Okey, kita berada di chapter 3. Chapter 3 tajuknya differentiation. So, differentiation ni datang daripada perkataan different, beza, differentiate pun pembezaan. Okey, so dia adalah pembezaan lah, proses operasi matematik pembezaan. So dalam ni kita ada 7 subtopik, kita akan cover semua sekali. Walau bagaimanapun untuk video kali ni kita cuma akan menerangkan beberapa subtopik je lah. Okay, dan diikuti dengan video yang seterusnya nanti. Okay, so kita pergi kepada 3.0, Introduction of Derivative. So dia pakai perkataan derivative dekat sini. Okay, kita nak tengok apakah itu derivative. So secara algebranya, derivative of function is the instantaneous rate of change of y with respect to x. So derivative ni dia digunakan dalam differentiation untuk mencari kadar perubahan y with respect to x. Okay, so instantaneous rate of change ni, rate of change ni, perkataan rate of change ni kalau kita tahu dia ni adalah apabila kita nak cari gradient, slope untuk sesuatu function. Tapi bila dia dah tuliskan dia punya sentence dia tu termasuk dengan derivative, the derivative of function bla 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 with respect to x, dia akan dituliskan sebagai d. Okay, rate of change of y, okay, with respect to x, so kita akan tulis dia sebagai dy per dx equal to bla bla bla, apa jawapannya. Okay, so contoh kalau fungsi kita diberi pada kita function asal kita tu adalah y sama dengan 2x tambah 3. Soalannya find derivative. Okay, find derivative. So maksudnya cari dia punya differentiate dia lah. Okay, differentiation dia. So cara tulisannya, dependent variable akan dituliskan di atas dan independent variable dituliskan di bawah. Equal to apa? Okay, so kadang-kadang bila kita ni dah masuk dia punya application nanti, dia tak akan pakai banyak y dan x, tapi dia berubah-ubah. Contohnya volume. Okay, volume kan, kalau nak cari volume sesuatu box, dia akan pakai lebar. So lebar, panjang darab lebar darab tinggi. Contohnya dia pakai lebar tu sebagai x kuasa 3. Okay, so bila kita nak cari dia punya derivatifnya, kita kena tulis sebagai dv per dx. Okay, kadang-kadang dia beri kita fungsi volume, dia bagi kita apa tu, nak cari volume, ada melibatkan radius, katalah pi r cube contoh. Okey, ni mungkin tak betul, so kita kena pakai dv per dr bla bla bla. Okey, macam itulah. Alright, secara algebranya dia adalah rate of change of y with respect to x. So secara geometrinya pula, derivative tu adalah slope ataupun gradient untuk tangent line to graph fx. Okay, nak cari dia punya gradient lah. Alright, gradient tu kecerunan. Kecerunan tu biasanya kalau kita differentiatekan fungsi y equal to 2x tambah 3. Dulu kalau kat sekolah mesti cikgu kita kata 2 ni adalah kecerunan, 3 adalah pintasan y. So betul lah tu, yang mana kalau kita differentiatekan dia dy per dx, kita akan dapat 2. So 2 tu dia punya slope dia lah, gradient. So ada banyak cara untuk menulis derivative of function, ada banyak cara nak tulis. So antaranya adalah kita boleh tuliskan sebagai y prime x, y dot ataupun dy per dx. Okey, ikutlah cara mana awak nak tulis. Biasanya kita akan tulis prime ataupun dy per dx lah. Cara yang di tengah dua ni sedikit jarang digunakan lah. Okey, jarang ditulis.
Okey, kemudian kita ada definition. So, definition untuk derivative tu tadi, derivative of function fx with respect to s is defined as, ni formula dia, f prime equal to limit h approaches 0, fx plus h minus fx over h. So, ini adalah bila anda lihat dekat definition ni menggunakan limit. So, dia ni juga disebut sebagai first principle. First principle ni maknanya kita menggunakan betul-betul basic idea daripada zaman awal-awal differentiation ni ditemui. Dia menggunakan first principle, so kita gunakan basic principle lah kalau ada limit ni lah. Okay, walau bagaimanapun kita akan skip definition ini. Okay, tapi kalau ada siapa yang nak tanya macam mana definition ni dituliskan, boleh tanya saya. Kita akan skip, kita akan terus gunakan dia punya teorem yang telah diperbaharui, telah dicipta oleh pakar-pakar matematik selepas lahirnya first principle ni lah. Okay, so ni step untuk first principle, kita skip. Ini step dia. Okay, kita terus pergi kepada rules 3.1, rules untuk differentiation. Okay, so rules ni ada banyak. Teorem 3.1 nanti kalau awak go through nota, dia ada sampai 3 point lebih, banyak teorem. Bukan maksudnya student kena hafal, tapi sekurang-kurangnya student kena tahu macam mana nak gunakan dia. Okay, sebab apa? Formula-formula ni kalau ikutkan, kita akan beri pada student untuk student gunakan lah. Right? Okay, kita baca kat sini. Calculus plays a key roles in many branch of applied science. We need to differentiate many types of function: constant, polynomial, rational, trigo, exponential and logarithmic function. Let me state each of these formula as theorem. Okay, dia kata kita ni bila kita belajar chapter 1, kita jumpa ada macam-macam fungsi. Okay, constant, poly, rational, apa, exponent, trigo dan sebagainya. Semua tu boleh differentiatekan. Okay, so kita tengok teorem yang pertama untuk differentiatekan constant 3.1. So dekat sini dia punya apa tu, dia punya penerangan teorem ni adalah, jika y equal to c, let's c is constant for all x, then dy over dx is equal to 0. Dia kata kalau fungsi y, okay, katalah given y equal to 7 tu constant. Okay, differentiate y. Tu je soalannya. Diberi y equal to 7, differentiate y. So bila 7 semata, tiada independent variable bersama dengan 7 ni, maksudnya bila kita nak differentiatekan dia, dia punya solution masih lagi dy per dx. Okay, tapi solutionnya adalah sama dengan kosong. Bukan 7 je, 17, 7 pi, macam soalan kat bawah ni ada 7 pi, lagi apa, 7 ln 2. Okay, 7 ln 2. Ni semua ni awak tekan kalkulator, awak dapat nilai. Dia tak ada independent variable bersama dengan dia. Okay, so bila dapat je y equal to constant, differentiate dia adalah equal to 0. So tengok example B, y equal to 3, so y prime equal to 0. Y equal to 2 pi, so dia punya y prime equal to 0 juga. Okay, teorem seterusnya, teorem 3.2. Barulah ada muncul sikit benda-benda yang ada x. Okay, teorem 3.2 adalah power integer. So power integer ni adalah yang ada kuasa lah. Contoh, y sama dengan x kuasa n. N is a power integer for all x. Then okay, kita punya formula untuk differentiate dia, tengok kat sini. Okay, n yang power tu akan turun ke depan.
N yang power tu akan turun ke depan. Kemudian X yang asal tu masih disalin lagi, walaupun X saja salin je X. Lepas tu N tu ditolakkan dengan 1. Okey, contoh. Okey, Y sama dengan X kuasa 7. So Y prime dia, ataupun nak tulis di Y per dx pun boleh, 7 turun depan, X salin 7 tolak 1, 6. Macam gitu. Okey, 7 pindah depan, X salin 7 tolak 1. Okey, katakanlah kalau kita punya fungsi tu tukar. Katalah fungsinya Y sama dengan 2X kuasa 3. Kalau kita nak bezakan dia, 2 yang kat depan ni constant je, so dia duduk kat luar. 2 ni tak ada apa-apa, 2 darab. Okey, X kuasa 3 kalau dibezakan, 3 turun depan, X salin 3 tolak 1, 2. Okey, so 2 dengan 3 yang kat depan ni adalah constant jumpa dengan constant. Jumpa ni maknanya operasi darab. So 2 darab 3 adalah 6 X kuasa 2. So tu jawapannya lah. Alright. So kalau awak tengok example C A, ada soalan yang sesuai untuk dibincangkan. Y sama dengan 3X tambah X kuasa 3. So dia punya Y prime dia adalah, okey, 3X. X ni sebenarnya adalah 3 kuasa 1. Okey, kalau tak ada tulis apa-apa kuasa tu, maksudnya 3 kuasa 1 lah tu. Okey, so 3 tu constant kat depan, 3. 1 turun ke depan, X. 1 tolak 1, kosong. Tambah X kuasa 3. 3 turun depan, X salin 3 tolak 1, 2. So dia punya jawapan untuk kes ni adalah 3 darab 1, 3. X kuasa kosong adalah, X kuasa kosong, apa-apa sahaja yang kuasa kosong adalah 1. So 3 darab 1 darab 1, so 3 tambah 3X kuasa 2. Macam gitu. Okey. Okey, untuk yang B, Y sama dengan 3 tambah 2X kuasa 3. So Y prime nya, okay, 3 adalah constant. 3 ni tak ada X sebelah dia, bermaksud 3 kalau dibezakan jadi kosong. Tak payah tulis pun tak apa. Okey, 2 X kuasa 3, 2 constant kat depan, salin 3 turun, X salin 3 tolak 1, 2. So jawapannya adalah 6X kuasa 2. Baik, seterusnya untuk soalan C. Soalan C dia bagi pada kita fungsi Y sama dengan 1 per X kuasa 2 tambah punca kuasa X. So dekat sini kalau dilihat, dia juga adalah terms yang mempunyai power integer. Tapi kalau awak perhatikan dekat sini, dia punya kuasanya tak jelas. Okey, maksud saya ni, yang depan ni, terms depan ni ada pecahan, terms belakang ni dalam bentuk square root. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena tukarkan dia. Okey, tengok solution. Okey, daripada soalan ni kita kena tukarkan dia dalam bentuk kuasa yang mudah dilihat. Okey, so dekat sini 1 per X kuasa 2, kalau kita naikkan X kuasa 2 ke atas, maksudnya dah tak ada pecahan, dia akan ditulis sebagai X kuasa negatif 2. Okey, tambah punca kuasa X. Punca kuasa ni adalah punca kuasa 2, bermakna kalau kita tuliskan kuasanya, dia adalah kuasa 1 per 2. Jadi macam ni. Okey, kemudian bila kita nampak kita punya fungsi itu dah nampak jelas dia punya power integernya berapa, barulah kita boleh mula differentiate.
So, bila kita mula differentiate, kita akan buat kaedah macam sama yang tadi. Mula-mula kuasanya disalin dan diletakkan di hadapan, diturunkan ke hadapan, negatif 2. Ni. X salin. Lepas tu kuasanya dia akan tolakkan dengan 1. So, negatif 2 tolak 1 akan dapat negatif 3. Okey, kemudian untuk terms yang kedua, 1/2 pindahkan ke hadapan. So, jadi 1/2x. Kuasanya masih sama konsep, walaupun dia pecahan ataupun negatif, kena tolak dengan 1. 1/2 ditolakkan dengan 1 akan dapat negatif 1/2. Okey. So, selepas tu kita mudahkan. Mudahkan tu maknanya kita lihat kita punya fungsi ada tak fungsi yang boleh diringkaskan atau dimansuhkan. So, dalam kes ni tak ada. Cuma kita boleh kemaskinikan cara penulisan kita jadi yang bawah ni. Okey, apa yang dibuat di sini adalah X kuasa negatif 3 tu kita boleh pindahkan ke bawah menjadi X kuasa 3. X kuasa negatif 1/2 pun boleh dipindahkan ke bahagian bawah pecahan. Kita akan jadikan dia 1/2 X kuasa 1/2. So, X kuasa 1/2 adalah square root X. Okay, so ni adalah Y prime lah. Okay. Okay, untuk soalan D. Soalan D pun dah dinyatakan dia punya jawapan dekat sini. Okey, untuk soalan D. Okey, soalan D ni kalau anda perhatikan kita ada fungsi 2x tambah 4 dalam braket 2x tolak 5 tutup braket kuasa 3. So, untuk soalan D ni, bila kita nak jawab, awak perhatikan kita punya soalan kita tu memerlukan kita punya idea. Kalau awak tengok kat sini, terms yang depan ni boleh differentiate. Tapi terms yang belakang ni takkan awak nak kembangkan dia kan. Kuasa 3 nak kembangkan kena expand sampai dapat tanpa kuasa kat sini. Jadi kita akan gunakan idea yang read me ni. Okay, tengok nota awak. Dekat sini kita ada satu penerangan tentang konsep yang sama dengan power integer. Cuma yang read me ni, yang kotak kelabu ni, apa yang dinyatakan di sini adalah bila fungsi kita, dia punya sebutan x kita tu digambarkan dalam terms u. Okey, contoh if y equal to u power n, let n is a power integer for all x and u is differentiable, then okey, sampai sini dulu. Okey, dia kata n adalah power integer, kuasa apa-apa, tetapi u ni differentiable, maksudnya u ni boleh differentiate. Okey, contoh macam gini, kalau diberi y sama dengan 3x tambah 2 kuasa 5. Okey, dalam kita punya soalan ni, kalau awak setarakan dengan yang fungsi atas ni, n dia adalah sama dengan 5. U adalah sama dengan 3x tambah 2. Okey. So, n adalah 5, u adalah 3x tambah 2. So, dia kata tadi u is differentiable. Maksudnya u ni, okey, kita boleh differentiate. Okey, u ni boleh differentiate. Kalau u ni tajuk, kita punya kontennya adalah x, so dia boleh differentiate. Kita boleh dapat du per dx. Itu maksud dia boleh differentiate. So, du per dx, kalau kita perhatikan kita punya fungsi, kita akan dapat 3. Sebab apa 3? X ni kuasa 1. Kuasa 1 darab ke depan, 3 darab 1, 3. X kuasa 1 tolak 1, kosong. So, apa-apa yang kuasa kosong adalah 1. So, 3 je tinggal. Constant dah cakap dekat teorem pertama tadi, constant kalau dibezakan akan dapat kosong. So, dia kata dekat sini, kalau kita dah ada n dah tahu apa, u differentiable, maka dia punya penyelesaian untuk soalan asalnya, okey, apa yang akan jadi adalah ikut formula ni.
dy per dx adalah sama dengan, tengok n ni adalah n power turun ke depan, so 5. U dia kata salin 3x tambah 2 tutup bracket. Lepas tu dia kata n tolak 1 dapat 4. Kemudian didarabkan dengan du per dx. So du per dx kita adalah 3 darab 3. So jawapan akhir dia adalah 15 3x tambah 2 kuasa 4. Ni contoh untuk readme yang tepi ni. Okey, apa maksud differentiable tu? Tengok kat sini contohnya. So samalah untuk kes D ni. D ni kalau awak perhatikan, kita dapat ni yang dalam kita punya fungsi yang terms kedua ni, n kita 3, u kita adalah 2x tolak 5. Okey, jadi kita tengok penyelesaiannya. Okey, ni dia. Okey, 2x kalau kita bezakan kita akan dapat 2. Betul. Okey, 4 ni constant. Okey, 4 ni constant. So, kalau kita tulis sikit-sikit jalan kiranya 4. Constant kat depan biar. So, 2x tolak 5 kuasa 3. Ni yang kena gunakan kaedah readme tadi. Kat depan tadi. So, dia kata 3 turun ke depan. U salin 3 tolak 1. Lepas tu differentiatekan apa yang ada kat dalam ni. Yang dalam bracket ni differentiatekan dapat 2. So kalau awak perhatikan jalan kira saya kat sini, kita terus dah tulis dah 4 darab 3 dah dapat 12. 2x tolak 5 kuasa 2. Belakang ada 2. 2 ni hasil differentiate yang dalam bracket. So y prime kemaskan lagi sekali 2. 12 kali 2 dapat 24. Dalam bracket 2x tolak 5 tutup bracket kuasa 2. Okey, macam tu. Okey, seterusnya untuk example E. Okey, untuk example E ni pun tak ada yang kena gunakan readme. Ni direct. X ni nampak X kan, tak ada yang dalam bracket. So macam mana kita nak selesaikan dia? Y prime sama dengan, 2 tu constant, 2 yang kat depan tu constant. 5 turun ke depan, X salin 5 tolak 1, 4. Tolak 2. Ni adalah kuasa 1. 1 pindah ke depan, X 1 tolak 1, kosong. So akan jadi 2 darab 1. So saya tak tulis dah. Kalau 2x lepas ni saya akan tulis 2 sahaja. So jawapan akhirnya adalah 10x kuasa 4 tolak 2. Okey, kemudian untuk soalan seterusnya, soalan F. Untuk soalan F, kalau anda perhatikan, dia ada bracket tapi dia tak ada apa-apa power. So untuk soalan macam ini, sebaiknya kita kena kembangkan dulu dia punya y dia. So x darab 2x adalah 2x kuasa 2. X darab negatif 1 adalah minus x lah. So baru dapat dia punya y prime. 2 adalah constant, salin. 2 yang kuasa ni turun ke depan, 2. X 2 tolak 1, 1. Tolak. X kalau dibezakan, dia macam X 2X tadi. 2X kalau differentiate, dia akan jadi 2. Kalau dia X sahaja, dia akan jadi 1. So dia akan dapat 4X tolak 1. Right, untuk seterusnya soalan G. So untuk soalan G ni, kalau anda perhatikan, ini kena pakai idea readme. Yang atas tadi. Sebab apa? Awak ada bracket kuasa 17. Takkan awak nak kembangkan sampai 17 kali kan? Jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan gunakan teorem yang 3.2 tapi yang extra info tu, yang readme. Yang ni. Kena pakai yang ni. So dekat sini,
Kita nak cari y prime. Okay, apa yang perlu kita buat? Negatif 2 adalah constant di luar, jadi salin je dulu. Okay, 17 turunkan ke depan. U salin. 17 tolak 1, 16. Okay, X tambah 3 ni U. Differentiatekan dia, kita akan dapat 1. So, kita darabkan. Okay, negatif 2 darab 17. Kita dapat negatif 2 darab 17 darab 1 kita dapat negatif 34 X tambah 3 kuasa 16. Ok. So untuk H pula kita perhatikan kat sini. Fungsi awak ni fungsi yang ada pecahan. Pecahan ni susah sikit kita nak tengok kuasa dia. Jadi kita kemaskan dulu fungsi kita. Y sama dengan X kuasa 1 kalau bawa naik atas akan jadi X kuasa negatif 1 tolak 1 per X kuasa 9 kalau bawa naik atas akan jadi X kuasa negatif 9. Jadi bila kita nak differentiatekan dia akan jadi negatif 1 pindah ke depan X salin negatif 1 tolak 1 negatif 2. Tolak. Negatif 9 pindah ke depan. So negatif 9 jumpa negatif akan jadi tambah 9 X. Negatif 9 tolak 1 akan jadi negatif 10. So jawapannya adalah ni tak payah tulis 1 pun tak apa kan. Dia jadi negatif X kuasa negatif 2 campur 9 X kuasa negatif 10. So student boleh kemaskan dia yang last sekali. Bila X tu kuasa dengan negatif, dia boleh turun ke bawah. Turun ke bawah maksudnya dia akan membentuk pecahan semula lah. So dia akan jadi negatif ni adalah negatif 1 X kuasa 2 tambah 9 per X kuasa 10. Dan untuk yang I, yang terakhir sekali, saya bagi anda cuba untuk jawab sendiri. DIY. Do it yourself. Nanti saya bagi jawapan dia. Seterusnya kita ada teorem 3.3 dan 3.4. Tapi 3.3 dengan 3.4 ni sebenarnya kita dah lalui tadi. Yang mana dia nak bagi tahu kita 3.3 adalah differentiation of addition. Maknanya kalau fungsi kita tu ada operasi tambah, yang bawah ni 3.4 ni tolak, maka kita kena differentiatekan dia satu persatu lah. Macam tu sahaja. Kita tengok kat sini example D. Macam ni je maknanya. Find the derivative of the following function. So untuk soalan A ni ada operasi tambah, tambah dan tolak. B ada operasi tolak dan tambah. C, D. So A dekat sini kita dah ada dia punya solution dia. B, C dan D belum ada solution, so saya bantu untuk B. So untuk B, dia punya soalan dia tu mempunyai kuasa yang besar. Kena hati-hati kat sini sebab nanti ada operasi darab. So nak cari dia punya Y prime. 3 yang permulaan ni adalah 3 constant, salin sahaja. So yang kuasa adalah 18 X salin 18 tolak 1 dapat 17. Kemudian ditolakkan dengan 2. 2 tu pun constant. 17 turun ke depan X 17 tolak 1 16 tambah ni tak ada constant di depan, so turunkan terus 16 X 16 tolak 1 15. So dia punya jawapannya kena darabkan, hati-hatilah ni, darab satu-satu. 3 darab 18 adalah 54 X kuasa 17. 2 darab 17 kita dapat 34. So operasi minus, tolak 34X kuasa 16 tambah 16X kuasa 15.
So untuk C dan D boleh cuba. Nanti saya bagi dia punya jawapan. Okey, ni just sebab operasi sahaja operasi tambah dan tolak. Kemudian kita ada teorem seterusnya. Okey, tadi dah 3.1 dah, 3.2, 3.3, 3.4. So sekarang kita dah sampai teorem 3.5. So teorem 3.5 ni adalah differentiation of product rule. So ni sepatutnya kita dah pernah jumpa ni sekali pada AdMath dulu kat sekolah. So differentiation untuk product rule ni mungkin anda ada formula yang tersendiri, tapi yang kat sini cara yang nota kita lah. Okay, apa yang kita gunakan. So fungsinya dia kata kalau Y adalah sama dengan fungsi U darab fungsi V, so U dengan V tu differentiable. U dengan V tu differentiable. Contoh differentiable tu macam inilah. U tu katalah fungsinya 3x tambah 5, V tu fungsinya 2x tolak 3 kuasa 2. So ni U, ni V. So U ni boleh differentiate, V pun boleh differentiate. Itu maksud differentiable. With respect to X, maka okay, nak cari dia punya dy per dx ataupun y prime, ni formula dia. U, okay, U didarabkan dengan dv per dx tambahkan dengan v du per dx. Okay, ataupun boleh juga ditulis sebagai y prime equal to u v prime tambah v u prime. So bila student buat ni nanti dia macam nampak ada darab bersilang. Macam itulah konsepnya. Okay, kita terus tengok contoh. Differentiate the following function with respect to x. Okay, kalau anda perhatikan di bawah ni, semua fungsi a, b dan c adalah fungsi u, v. Depan ni U, belakangnya V. Depan U, belakang V. Okay. So dia tak ada suruh kita kembangkan. Tapi bila kita diberi soalan macam ini, sepatutnya kita terus gunakan product rule lah. Okay. So kita tengok soalan A. Okay, ni A kita. Y 2x kuasa 3 tambah 7 didarabkan dengan 5x kuasa 2 tolak 3. So yang di depan disettingkan sebagai U, belakang setting sebagai V. Jangan terbalik-terbalik kan Okay, senang, depan U, belakang V. So U, okay, dia tuliskan di sini, ni adalah U kita. Lepas dia dah tahu U apa, cari dia punya U prime. U prime ni bahasa nama lain dia adalah du per dx. Tak nak tulis macam ini, tulis U prime. So apa yang ada dalam ni akan dapat 2 tu constant, 3 turun ke depan. So 2 darab 3 dapat 6. X 3 tolak 2 dapat 3 tolak 1 dapat 2. 7 adalah constant, bila dibezakan akan jadi 0. So bila dah dapat U dengan U prime, cari pula V. Okay, bila satu dah setting sebagai U, satu lagi mestilah V. 5x kuasa 2 tolak 3. So nak cari dia punya V prime pula. V prime ni nama lainnya adalah dv per dx. Okay. So 5 2 turun ke depan, jadi 5 darab 2 10. X 2 tolak 1 dapat kuasa 1. Kuasa 1 biasanya tak ditulis lah. Okay, 3 adalah constant, so dia jadi 0. So masukkan ke dalam formula y prime tadi. Y prime sama dengan u v prime tambah v u prime. Salin satu-satu. Ni adalah U, ni V prime, ni adalah V, ni U prime. So yang saya cakap silang tadi, yang anda bila anda ni lah menyalin tu, mula-mula anda salin sini, lepas tu salin situ, lepas tu anda salin sini dan anda salin bawah. Nampak macam bersilang pandangan mata kita. Okey. Lepas tu dikemaskan. So dapat dia punya answer kat sini ya. Alright. Okey, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B sama kaedahnya, kita cuba sama-sama. So depan kita setting sebagai U. U adalah X kuasa 4 tambah 1. So U prime adalah 4X kuasa 3. Okey, V adalah X tolak 2X kuasa 5. So
So V prime adalah 1 tolak 10 X kuasa 4. Okay. So nak cari Y prime, U V prime tambah V U prime equal to, okay, U adalah X kuasa 4 tambah 1. Kat sini U. Okay, V prime ada kat sini 1 tolak 10 X kuasa 4 tambah, okay, V ada kat sini X tolak 2 X kuasa 5. Okay, U prime ada kat sini 4X kuasa 3. Okay. So daripada fungsi ni kalau anda lihat yang depan ni tak payah kembang pun tak apa, tapi yang belakang ni boleh dikemaskan. So dia akan jadi Y prime akhirnya akan ditulis sebagai X kuasa 4 tambah 1 tolak 10 X kuasa 4 tambah 4X kuasa 3 X tolak 2X kuasa 5. Okay. So kalau anda rasa nak kembangkan ni, okay, boleh juga. Boleh. Tapi make sure bila awak dapat soalan macam ni, awak check dulu markah. Kalau markahnya sikit, tak payah kembang. Kalau markahnya besar sangat, macam tak logik je, pendek je jalan kira, okay, jalan kiranya pendek je, takkan dah siap. Mesti ada lagi jalan kira awak kena kembangkan. Okay, seterusnya untuk soalan C. Okay, soalan C kita ada dekat sini masih lagi product rule. U adalah X kuasa 2 tambah 1. So U prime adalah 2X. V adalah X tolak 5 tolak X kuasa negatif 1. Saya terus naikkan ke atas sebab senang nak tengok. So V prime sama dengan 1. Okay, negatif jumpa dengan negatif 1 akan jadi tambah X. Negatif 1 tolak 1 akan jadi negatif 2. So V prime adalah 1 tambah 1 per X kuasa 2. So dia punya jawapan akhir U V prime tambah V U prime. Okay, sila isikan. Jadi saya bagi jawapan. Baik, seterusnya untuk teorem 3.6. Okay, lihat di paparan ni. Kita ada teorem seterusnya, differentiation of quotient. So quotient ni maknanya adalah bahagi. So maknanya sekarang pembezaan kita apabila fungsi yang diberi pada kita tu ada bahagi kat sini. Okay, contoh kalau fungsi kita Y sama dengan 2X bahagi 3X square tambah 1. Okay, maknanya dia ada atas, ada bawah. Atas ni kita namakan sebagai U, bawah kita namakan sebagai V. Okay, bila kita lihat dekat sini, dia kata U and V. Okay, V tak boleh sama dengan kosong. Macam biasalah konsep pembawah tak boleh kosong, kalau tak make error. So dia kata U and V be a differentiable function with respect to X. So U ni boleh differentiate. U kalau differentiate dapat 2, V kalau differentiate dapat 6X. Maksudnya differentiable lah tu, boleh differentiate with respect to X. Maka nak cari dia punya Y prime, ini formula dia. So Y prime juga ditulis sebagai dy per dx. Okay, mana-mana sukalah nak tulis Y prime ataupun dy per dx. So equal to V du per dx ditolakkan dengan U dv per dx, dibahagikan semua sekali dengan V kuasa 2. Okay, so boleh juga ditulis dalam bentuk prime. Y prime equal to VU prime minus UV prime bahagi V kuasa 2. Okay, so kalau dilihat formula ni, dia berbeza dengan formula produk. Kalau teorem 3.5, dia punya formula untuk product rule dia Y sama dengan UV. So Y prime sama dengan UV prime tambah VU prime. Dia tak ada bahagi. Lepas tu dia bermula dengan U. Kalau quotient bermula dengan V. Okey, lepas tu terbalik, ni tambah, ni tolak. Lepas tu yang product rule tak ada bahagi. Kalau ada pun dibahagi dengan 1, tak tulis kan, tak payah tulis. So untuk quotient kena bahagi dengan V kuasa 2. Okey.
So example F, tengok kat sini kita ada soalan A, B, C. So untuk A, U nya 2x tambah 5, V nya 3x tambah 2. So ni differentiable, dua-dua differentiable. So kita tengok solution ni. Okay, ni U, tulis, cari dia punya U prime. Ni V, cari dia punya V prime. Kemudian biasa kan untuk salin balik dia punya formula. Bila salin jangan salah salin. Salin elok-elok dan ikut satu-satu dia punya formulation ni lah. Okay. So dikatakan kat sini V darabkan dengan U prime 2 tolak U darabkan dengan V prime 3 dibahagikan dengan V kuasa 2. So lihat kat sini, sebabkan dia dua terms darab satu terms kan, jadi boleh kemaskan 6x tambah 4 tolak 6x tambah 15 ada minus. So bila minus ni kena hati-hati, buat bracket dulu, baru buka bracket, lepas tu dikemaskan lah. Okay. Okay, untuk soalan B, y sama dengan 2 dibahagikan dengan square root x tolak 5. So 2 pun differentiable, 2 boleh differentiate, 2 kalau differentiate dapat kosong. So u sama dengan 2, u prime sama dengan kosong. Okay, ada kat sini solutionnya. So dia punya v adalah sama dengan square root x tolak 5. So v prime dapat macam ini, macam mana? Yang ini awak tuliskan sebagai x kuasa 1/2 tolak 5. Lepas tu baru primekan dia, 1/2 turun ke depan, x 1/2 tolak 1 dapat negatif 1/2. Tolak 5 tu constant, kalau kita differentiate akan jadi 0. Okay. So formula dia y prime equal to v u prime minus u v prime bahagi v square. So kita masukkan v adalah square root x tolak 5, u prime 0 minus u 2, v prime 1/2 x negative 1/2 over v square. Okay. So dekat sini, yang depan ni darabkan dengan kosong, semua habis. Dalam bracket semua habis, cancel off. So yang balance tinggal adalah negatif 2 darab 1/2 x kuasa negatif 1/2. So 2 jumpa 2 jadi 1. So jadi negatif x negatif 1/2 over over square root x minus 5 square. Okay. Kalau nak ubah cara penulisan dia, dia juga boleh ditulis sebagai negatif 1 per square root x minus 5 square. Okay, tu dia punya solution dia lah. Okay, untuk C pun sama. Ni adalah product rule. Okay, so atas adalah U, bawah adalah V. So U equal to 2x cube plus 1. So U prime equal to 6x square. V equal to x square. So V prime equal to 2x. So dia punya penyelesaiannya y prime equal to V U prime minus U V prime over V square. Okay, kita masukkanlah. V adalah x square, U prime adalah 6x square minus U adalah 2x cube plus 1, V square adalah 2x over V square adalah x square. So dia akan jadi 6x kuasa 4 tolak 2 darab 2 4, ada 1 ada ni, jadi 4x kuasa 4 tambah 2x bahagi x kuasa 4. Okay, so ni ada minus darab masuk. So balance yang tinggal adalah 2x kuasa 4 tolak 2x bahagi x kuasa 4. Okay.
Ni kalau nak dimudahkan lagi pun boleh. Dia akan jadi 2. Ni dengan ni mansuh. Ni pisahkan x kuasa 4 untuk ni, x kuasa 4 untuk ni. So dia akan minus 2 over x cube. Macam tu. Okay, boleh try tengok. Okay, so ni dia punya summary, table summary. Tengok kat buku awak, table 3.1 adalah setakat ni. Baru sikit ni sebenarnya, baru sikit. Kita ada banyak lagi teorem. So yang kita ada table 3.1 ni adalah f nya y. Ni adalah f prime ataupun y prime. So yang ni adalah teorem 3.1. Ni teorem 3.2. Yang ni bukan teorem 3.3 tapi ni adalah teorem 3.2 yang read me tu tadi, yang kotak kelabu tadi. Okey. Lepas tu ni adalah teorem 3.3 dengan 3.4. 3.3 yang plus, 3.4 yang minus. Lepas tu ni adalah teorem product rule. Dan teorem 3.6 ni adalah quotient rule. So dekat sini dia punya formulanya lah, yang sebelah sini, sebelah kanan ni, dia punya macam mana nak selesaikan menggunakan rules yang dinyatakan di sini lah. Okey. Okey, so kita pergi kepada subtopik 3.2. So subtopik 3.2 ni simple sangat. Dia nak ajar kita higher order differentiation. Higher order maknanya bukannya nak differentiate satu kali je, tapi nak differentiate 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. So dia ada penerangan sikit kat sini. If fx is a function, the first derivative give us f prime. Kalau function kita f, derivatifnya kalau kita differentiate satu kali, dia akan jadi f prime. Kemudian kalau f prime tu boleh differentiate lagi, okay, dia akan memberi kita second differentiate pula, namanya f double prime. Kalau f double prime tu masih boleh differentiate lagi, dia akan bagi kita third derivative pula. Okey, yang mana kita boleh differentiatekan sesuatu function tu. Kalau function yang diberikan pada kita tu function linear, y sama dengan 2x tambah 3, kita boleh differentiate satu kali, differentiate sekali dapat 2, differentiate kali kedua dapat kosong. Kalau fungsi kita tu contohnya x kuasa 4, differentiate sekali dapat 4x kuasa 3. Differentiate 2 kali dapat 12x kuasa 2. Differentiate 3 kali dapat 24x. Boleh lagi differentiate kali keempat dan kali yang ke-5. Okay, boleh differentiate banyak kali lah maknanya itu. Okay, ni yang bawah-bawah ni adalah higher order differentiation. Okay, daripada situ ni dia punya penulisan dia lah. Kalau kita tak pakai f, kita pakai y, boleh juga jadi y prime, y double prime, y triple prime, y fourth prime dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok example G. Ni yang ni senang je jangan rasa dia susah pun. Sebenarnya different ni senang je. Okay, example G, find the first 4 derivative of the following function. Maknanya cari first 4. First 4 maksudnya kena cari y prime, y double prime, y third prime dengan y fourth prime. Okay, so kita ada kat sini untuk soalan A, negatif 2x kuasa 10. Differentiate kali pertama dapat ni. Betul tak? Pindahkan ke depan dapat negatif 20x kuasa 9. Differentiate kali kedua dapat ni. Yang kali kedua ni daripada yang terbaru tau. Jangan tengok atas balik. Okay, daripada yang y prime ni tadi, kalau differentiate jadi negatif 20 darab 9. Jadi negatif 180. X kuasa 8. Kemudian kali ketiga dapat yang ni. Okay, dan kali keempat dapat yang ini pula. So, ni lah dia punya
maksudnya first 4 derivative. So kat sini ada 4 markah lah. Okey, untuk soalan B, dia panjang sikit. Okey, panjang sikit. Fungsinya ada kuasa 6, 5 dan kuasa 1. So bila differentiate kali pertama, kita dapat, oh soalannya kat sini tak sama nampaknya. Okey, penyelesaiannya tak sama dengan soalan yang diberi. So kita ikut soalan lah. Kita ikut soalan, katakanlah okay, F sama dengan okay, F prime sama dengan 30 X kuasa 5 tolak 10 X kuasa 4 tambah 3. F prime dapat 150 X kuasa 4 tolak 40 X kuasa 3. F triple prime dapat berapa ni, kena kira. Okay. Kalau kita kira 150 darab 4, kita dapat 600. So 600 X kuasa 3 tolak 120 X kuasa 2. Dan F differentiate kali keempat. Kalau kali keempat kita tulis nombor 4 sebab dah banyak sangat prime kan. So 600 darab 3 dapat 1800 X kuasa 2 tolak 120 darab 2 240 X. Okey, kali yang keempat ni siap lah. Okey, untuk soalan B ni kita andaikanlah soalan B ni sebenarnya adalah soalan C tukar. Okey, ni jawapan untuk soalan B. Okey, untuk example H, cari y double prime and triple prime for the following function. So ada soalan A, B dan juga C. So untuk yang soalan A, kita pergi soalan A dulu. Diberi pada kita dalam bentuk apa tu? Product rule UV. So untuk cari y prime dia, kita boleh pakai idea product rule lah. UV prime tambah V U prime. So kalau U X kuasa 3 tambah 5, so dia punya U prime adalah 3X kuasa 2. V prime adalah 3. So U darabkan dengan V prime. Ni U darabkan dengan V prime. So dah nampak kat situ 3 darab X kuasa 3 tambah 5 tambah V darabkan dengan U prime. So dia jadi 3X kuasa 2 3X tambah 2. So kita kemaskan dulu. Masukkan dalam 3X kuasa 3 tambah 15 tambah 9X kuasa 3 tambah 6X kuasa 2. Okay, kemaskan. Okay, 3 dengan 2 kat sini, 3 dengan 9 kat sini jadi 12X kuasa 3 tambah 6X kuasa 2 tambah 15. Okay. So y prime dah dapat, tapi dia tak nak y prime, kita nak cari y double prime. So y double prime adalah 12 darabkan dengan 3 dapat 36X kuasa 2 tambah 12X. Dan y triple prime seperti yang diperlukan dalam soalan, 36 darab 2 kita dapat 72X tambahkan dengan 12. So jawapan kita ada kat sini lah, bawah ni. Tapi kalau anda lihat kat sini, kalau anda salah satu di atas ni akan menyebabkan yang bawah pun jadi salah. Alright. Okey, untuk soalan B, dia bagi kita dalam bentuk quotient rule U bawah V. So kita kena buat pakai quotient rule lah. Y prime equal to VU prime minus UV prime bahagi V kuasa 2. So dalam soalan ni kalau kita perhatikan, U prime kita adalah sama dengan 1, V prime kita juga sama dengan 1. So kalau kita cuba untuk masuk dalam formula, V darabkan dengan U prime, so V
U prime 1, tak payah tulis pun tak apa. Tolak. Okay, U kita adalah X tambah 1. V prime kita 1, tak tulis pun tak apa. Dia bahagikan dengan V kuasa 2. So, V kuasa 2 kita adalah X kuasa 2 lah maknanya. So, kalau kita kemaskan dia kat sini, kita akan dapat X tolak 1 bahagi X kuasa 2. So, dia punya Y prime kita dapat negatif 1 bahagi X kuasa 2. Okay. So, ini adalah Y prime kita. Okay. So, kita tak nak cari Y prime, kita nak cari Y double prime. Okay. So, Y prime ni kalau nak teruskan mengira, sebaiknya kita ubah dia dalam bentuk yang senang kita nampak lah, iaitu negatif X kuasa negatif 2. So, Y double prime adalah, okay, negatif 2 pindahkan ke depan. So, jumpakan dengan negatif, dia akan jadi positif 2. X negatif 2 tolakkan dengan 1, negatif 3. Okay. Dan juga Y triple prime, 2 ada kat depan, negatif 3 turun ke depan jadi negatif 6X. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. Okay, so ni dua jawapannya lah. Alright. Okay, untuk soalan C. Soalan C ni senang. Tak payah gunakan product rule ataupun quotient rule, just direct sahaja. Awak boleh cuba untuk dapatkan dia punya jawapan lah. Okay.